Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada subjek pengajian Teknologi Informatik Maritim dan Etika Profesional CSA 3500 akan membentangkan tajuk Isu-isu dan teknologi terkini dalam gabungan bidang ICT dan maritim. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Ong Yi Hang, saya sendiri Nur Mahdiah binti Saleh dan sahabat saya Nur Afika binti Nur Azmi. Baiklah, kami teruskan dengan abstrak kepada kajian kes kami. Pada era kini, banyak bidang ilmu semakin dikaitkan dengan kecanggihan teknologi yang dapat menghasilkan sesuatu produk yang lebih berguna kepada masyarakat umum. Dalam kajian kami akan menggunakan antara maritim dan teknologi ICT. Bidang maritim ini lebih tertumpu kepada pelayaran, manakala bidang ICT pula lebih tertumpu kepada penghasilan sistem aplikasi. Hasilnya, sebuah sistem aplikasi radar akan kami bina untuk kegunaan dalam bidang pelayaran kepada para pelayar yang dahulunya menggunakan ilmu falak seperti melihat bintang untuk menentukan arah perjalanan di laluan air kerana kecanggihan teknologi pada waktu itu belum lagi berkembang. Seterusnya, kami teruskan dengan pengenalan kepada kajian kami. Berdasarkan penyelidikan Olendersky dan Toledo, individu boleh mendapati bahawa penggunaan ICT dalam sektor ini dapat meningkatkan kesesuaian, ketersediaan dan autonomi pengangkutan ke lautan dengan memanfaatkan sistem perkapalan dalam menggunakan komunikasi wireless di antara kapal atau di antara kapal dengan pelabuhan. Oleh itu, tahap keselamatan di dalam sektor maritim turut dapat dipertingkatkan. Kebaikan penggunaan ICT dalam maritim. Yang pertama, melalui radio komunikasi yang menggunakan satelit. Kru di atas kapal dapat memperoleh lokasi dan kedudukan kapal yang tepat serta dapat berhubung dengan pelabuhan untuk menyampaikan maklumat terkini. Seterusnya, aplikasi ICT dalam sistem radar dapat membantu kapal mengawasi situasi sekeliling kapal dan membantu dalam komunikasi antara kapal dengan pelabuhan. Melalui kajian ini, kami akan memperkenalkan radar kapal laut yang menggunakan aplikasi gelombang dan frekuensi berdasarkan ICT dan merupakan satu peralatan untuk membantu dalam navigasi kapal, iaitu dalam menerima arahan dari pelabuhan agar lebih memahami situasi perairan yang terkini, menentukan kedudukan kapal iaitu jarak kapal antara kapal atau jarak antara kapal dengan objek lain maupun daratan. Baiklah, kita teruskan dengan kajian kes dalam projek kami. Gelombang elektromagnetik. Gabungan medan elektronik dan magnet yang bergetar di medan tegak lurus antara satu sama lain dan ini digunakan dalam televisyen, radio, telefon bimbit, penyelidikan, ruang angkasa dan mengetahui di mana pesawat atau cuaca. Seterusnya, dapat menentukan lokasi dan jarak objek. Seterusnya, radar adalah sistem gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mengesan, mengukur jarak dan membuatkan objek. Dalam kajian kami, alat teknologi berkembang bersama maritim adalah radar laut yang digunakan untuk mengukur bantalan dan jarak dari kapal untuk mencegah pelanggaran dengan kapal lain, untuk menavigasi dan untuk memperbaiki kedudukan mereka di laut ketika di jangkauan pantai atau rujukan tetap lain seperti pulau, pelampung dan kapal lampu. Di pelabuhan, sistem layanan lalu lintas radar digunakan untuk membantu memantau dan mengatur pergerakan kapal di perairan yang sibuk. Terdapat 3 komponen utama yang disusun dalam sistem radar. Yang pertama, antena. Kedua, pemancar iaitu pemancar isyarat. Ketiga, penerima iaitu penerima isyarat. Sekarang, kita akan masuk ke bahagian kaedah proses jalan kerja dan fungsi. Berdasarkan bentuk gelombang waveform atau dikenali sebagai CW, radar yang menggunakan pemancar dan penerima antena secara berasingan, di mana radar ini secara berterusan memancarkan gelombang elektromagnetik. Radar CW
yang tidak diubah dapat mengukur batasan sasaran dan kedudukan sudut sasaran dengan tepat. Dan radar ini yang tidak dimodulasikan biasanya digunakan untuk menentukan kelajuan sasaran dan menjadi panduan peluru berpandu. Pelurus radius PR, pulse radar, radar yang gelombang elektromagnetiknya terganggu secara berirama, dan frekuensi nadi radar atau dikenali sebagai PRF dapat dikelaskan kepada tiga bahagian, iaitu PRF tinggi, PRF rendah, dan PRF sederhana. Pada dasarnya, radar menggunakan prinsip pelepasan gelombang elektromagnetik. Pemancar khas akan memancarkan daya gelombang radio pendek yang dipancarkan dan rasuk sempit oleh antena arah. Pergerakan gelombang radio ini dianggap bergerak lurus dengan kecepatan tetap, dan jika gelombang nadi dihantar pada sasarannya seperti kapal, pantai, pulau atau objek lain, gelombang radio akan dipantulkan lagi dan diterima lagi oleh unit penerima pada kapal pemancar dengan segera. Gema yang dipantulkan disebut gema radio atau radio echo. Dengan mengukur perbezaan dalam pengiraman dan penerima gema dan dengan mengetahui kecepatan penerima gelombang radio, jarak antara kapal dan sasaran dapat ditentukan. Maklumat jarak ini akan ditunjukkan di skrin radar oleh tiub sinar katod atau dikenali sebagai CR. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Afika binti Nur Azmi. Nombor mesej saya adalah S56200. Saya akan menerangkan mengenai antarmuka untuk sistem kami ini. Antarmuka sistem merupakan satu komunikasi antara pengguna dan sistem. Ia adalah untuk memastikan pengguna lebih memahami sistem ini. Oleh itu, untuk projek kami ini, kami akan menerangkan mengenai aplikasi sistem kami dengan bersertakan rajah yang mempunyai penerangan. Ini adalah untuk memastikan pengguna lebih memahami bagaimana sistem kami akan berfungsi dan beroperasi. Untuk rajah yang pertama, ini adalah antarmuka bagaimana pengguna akan melihat muka depan aplikasi kami di dalam device mereka. Rajah yang kedua adalah permintaan untuk pengesahan cap jari untuk mengakses laman utama aplikasi ini. Ini adalah untuk memastikan data pengguna untuk sistem ini lebih terjamin keselamatannya. Rajah yang ketiga adalah halaman utama untuk sistem kami. Di halaman utama ini terdapat dua fungsi, iaitu pemeriksaan jadual dan menu. Pengguna boleh memilih antara salah satu untuk ke halaman seterusnya. Rajah yang keempat adalah menunjukkan halaman menu jika pengguna memilih fungsi menu di halaman utama tersebut. Di halaman menu terdapat fungsi main page, map, camera, navigate, setting dan route. Jika pengguna ingin ke halaman utama kembali, ia boleh menekan butang main page. Untuk rajah yang kelima, ini adalah antarmuka untuk fungsi tetapan bagi sistem navigasi radar ini. Rajah yang keenam adalah antarmuka untuk fungsi navigasi. Fungsi ini lebih tertumpu kepada laluan laut bagi para pelayar. Rajah yang ketujuh menunjukkan antarmuka untuk fungsi peta dalam sistem kami ini. Peta ini menunjukkan laluan laut bagi kegunaan para pelayar. Rajah yang ke-8 menunjukkan antarmuka untuk fungsi jalan, iaitu route. Ia membolehkan para pelayar untuk menetapkan jalan laut yang ingin mereka gunakan supaya para pelayar dapat menetapkan arah perjalanan yang tepat sebelum memulakan pelayaran mereka. Rajah yang ke-9 adalah antarmuka untuk fungsi jadual. Ia membolehkan para pelayar yang menggunakan sistem ini untuk melihat jadual pelayaran bagi waktu semasa. Ia dapat memudahkan para pelayar. Rajah yang ke-10 menunjukkan fungsi kamera untuk sistem ini. Ia boleh digunakan oleh para pengguna sistem ini. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kelebihan-kelebihan sistem radar ini. Yang pertama, sistem radar dapat menembusi medium seperti awan, kabus dan salji. Yang kedua, ia dapat memberikan kedudukan
objek yang lebih tepat. Yang ketiga, ia dapat menentukan had laju sasaran bagi sesuatu objek. Yang keempat, sistem radar ini dapat meliputi kawasan geografi yang lebih luas. Yang kelima, isyarat radar tidak memerlukan alat pengangkutan untuk ke sesuatu tempat. Kelebihan yang keenam, isyarat radar dapat mensasarkan beberapa objek dalam satu masa. Yang ketujuh, radar juga berupaya untuk menentukan jarak sesuatu objek yang berada di dalam kawasan liputannya. Yang ke-8, ia dapat menentukan adakah sesuatu objek itu statik ataupun bergerak. Yang ke-9, harga sistem radar adalah lebih murah berbanding sistem lain dan ia sesuai digunakan untuk projek yang berskala besar. Yang ke-10, ia mempunyai tempat penyimpanan data yang besar. Yang ke-11, ia dapat diaplikasikan dalam pelbagai industri. Yang terakhir, ia menyokong idea Go Green. Sekarang, tibalah ke bahagian yang terakhir sekali, iaitu komen dan cadangan. Sistem radar mempunyai banyak kebaikan, tetapi tidak dapat dinafikan ia tetap mempunyai kekurangannya. Dan komen yang pertama ialah, sistem radar memerlukan masa yang panjang untuk mendapatkan data suatu objek. Isyarat radar bebas bergerak di ruang udara. Ia mengambil masa yang lebih panjang untuk isyarat sampai ke objek dan pulang. Informasi terkini seperti keadaan di sekeliling kapal, situasi laut dan isyarat terkini yang ingin disampaikan antara kapal dengan pelabuhan akan dijejas. Dan komen yang kedua ialah sistem radar tidak boleh berfungsi dengan baik jika sesuatu objek yang besar berada dekat dengan transmitter. Isyarat radio dapat berfungsi dengan lebih baik sekiranya objek berada jauh daripada transmitter. Dan komen yang terakhir ialah radar tidak dapat mengesan jika kelajuan objek menurun kepada 1 mph per saat. Mengalami kesukaran untuk membaca data objek tersebut, menyebabkan kesilapan dalam mengambil keputusan waktu bergerak di atas laut. Dan cadangan, dengan menyatakan kekurangan dan komen terhadap sistem radar, terdapat juga beberapa cadangan yang telah dikemukakan untuk membaiki radar agar ia dapat berfungsi dengan lebih baik. Cadangan yang pertama ialah menggunakan radar yang frekuensinya lebih besar, lebih tepat dalam penelitian dalam penghantaran maklumat mahupun dari perairan ke satelit atau dari satelit ke darat. Seperti yang dicetuskan oleh W.E. Gordon, seorang profesional pada tahun 1958 yang diilhami oleh teori haburan gelombang elektromagnetik oleh elektron-elektron bebas yang pernah dikemukakan oleh Thomson gagasan dapat memanfaatkan radar untuk meneliti ionosfer. Dan menggunakan antena, pemancar radar juga dapat diterima dengan lebih baik dan cepat. Target radar mempunyai ukuran yang kecil dan lebih mudah untuk berfokus beam wide dari antena pemancar radar ke target. Sekian, terima kasih.